Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung jawapan-jawapan terhadap Ustaz Samad Ali yang mana kita menjawab beberapa perbahasan ataupun jawapan daripada Ustaz Samad Ali yang mengelirukan masyarakat. Dia bagi setengah jawapan tu dah fakta betul, kemudian conclusion salah pula kadang-kadang macam itulah. Jadi kali ini kita nak sentuh berkaitan dengan makan adami. Yang ini pun satu hal yang mana kita akan lihat bagaimana Ustaz Samad Ali mendapatkan satu conclusion yang mengelirukan masyarakat. Kita dengar dulu apa Ustaz Samad Ali cakap dan insya-Allah asatidah kita Maulana Ehsan akan menjawab berkaitan dengan isu ini. Okey, kita dengar dulu. Ini kata Ar-Razi dalam tafsir. Kata Ar-Razi, annahu sabuta fil ulumil yaqiniyah annal makan, tempat itu imma sathul batin minal jismil hawi wa imma al-bu'dul mujarrad wal fada'ul mumtad. Makan sama ada dia adalah permukaan luar yang bersentuh dengan permukaan dalam bagi sesuatu, tempat dia bersentuh dengan permukaan dalam benda yang duduk di tempat itu, ataupun katanya al-bu'dul mujarrad fada' al-mumtad, ruang yang kosong tak ada apa-apa. Ini Ar-Razi yang sebut. Yang makan adami itu sebelum Ibn Taymiyah, Ar-Razi sebut dulu. Bukan saya reka, bukan Ibn Taymiyah reka. Okay, kita dengar Wana. Tapi ada dalam sesi yang lain dia ada juga mengatakan bahawa Allah ada di makan adami ni. Jadi bagaimana, apa pandangan Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa yang pertama sekali saya nak tanya, ada tak nas Quran hadis yang mengatakan Allah berada di makan al-adam? Kan ke salafus soleh ikut hadis je? Tak ada. Jadi jadi Allahu a'lam daripada mana nas atau barat atau dalil yang mengatakan Allah berada di makan salaf yang mana? Allahu a'lam. Dan Asy'ariyah kami pun memang maklumlah, iaitu kami menafikan tempat. Dan tempat adamul makan. Ya, apa yang dicuba didatangkan oleh Ustaz Samad tadi adalah ta'rif, definasi bagi makan itu sendiri. Jadi di antara ahli falsafah dan mutakalimin, mereka khilaf di dalam mentakrifkan makan. Dan sepatutnya apa itu makan, maksudnya tempat itu banyak lagi lafaz-lafaz yang lain perlu kita datangkan supaya kita dapat memahami secara menyeluruh, antaranya makan, mahal, hayis, farag, lafaz-lafaz yang ada kaitan dengan tempat. Tempat, ruang, apa lagi itu hampir samalah makna dengan makan. Jadi diperincikan satu persatu supaya kita dapat memahami apakah makna makan di situ. Apa yang didatang tadi, salah satu makna makan tadi iaitu sathul batin minal hawi maslun sathil zahir ala fitnahwi. Ini salah satu, tak silap saya, ini definisi falsafah ataupun mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan makan di sini adalah bersentuhannya suatu benda yang mana dia punya permukaan, apabila sesuatu tu yang meliputi sesuatu, contohnya kita letakkan handphone kita dalam beg. Jadi maknanya permukaan luar bagi handphone itu menyentuh permukaan dalam beg tu. Itulah tempat bagi handphone. Salah satu daripada makna tempat. Ada yang mengatakan tak, makna tempat itu adalah seperti yang disebut ruang. Kalau kita kata tempat itu adalah ruang, maka di sini ada khilaf di antara mutakalimin, falsafah, iaitu ruang ni ada dua jenis, iaitu dipanggil faraq al-mutahaqqaq dengan faraq mutawahham. Ruang yang mutahaqqaq maksudnya memang betul-betul ruang, maksudnya kosong, tidak ada apa-apa termasuk udara. Itu dipanggil ruang faraq mutahaqqaq. Satu lagi faraq mutawahham, iaitu kita mengatakan bahawa dia adalah ruang, tapi sebenarnya dia bukan ruang, dia ada makhluk di situ, dia ada sesuatu yang namanya udara. Tetapi disebabkan kita tak nampak udara ni, maka kita panggil dia ruang, tapi dia bukanlah sebenar-benar ruang, tapi hanya kita wahamkan dia adalah ruang padahal dia dipenuhi dengan udara. Jadi menurut mutakalimin zaman dululah, zaman dulu tak ada satelit, tak ada teknologi untuk mengecek kan angkasa lepas dan sebagainya. Jadi mereka menganggap dalam alam semesta ini ada tiga perkara saja kalau yang berbentuk jisim lah. Sama ada pepejal, cecair, udara. Jadi tidak ada yang namanya ruang kosong. Semuanya
contohnya di alam semesta ni sama ada dia pepejal, contohnya matahari bulan itu pepejal. Kemudian cecair, maksudnya air laut dan sebagainya. Tak tahulah kalau planet lain ada air kan, ada cecair, kuah jam dan sebagainya lah, itu cecair. Dan selebihnya udara. Di seluruh alam ni penuh dengan udara. Walaupun sains datang kemudian mengatakan ada ruang vacuum dan sebagainya, adakah kita pasti itu vacuum atau tidak? Kita tahu itu berkaitan dengan akidah lah. Bagi kita, kalau nak memahamkan makna tempat itu adalah ruang sama ada mutahaqqaq atau mutawaham itu, taklah dia berada di alam ini makhluk. Isunya yang saya dengar, mereka mengatakan di atas arash itu ada yang namanya makanul adami. Maknanya kalau kita terjemahkan makanul adami, tempat yang tiada. Bahkan Adam kepada makan. Jadi Adamul makan dengan makanul adami sama ke tak? Tidak bertempat dengan tempat yang tiada tu, kita tak pastilah, masing-masing berfikir sendirilah. Jadi mereka nak seolah-olah nak lari daripada menisbahkan Allah di tempat, mereka kata tempat itu tiada. Allah bertempat tapi di tempat yang tiada. Jadi kita kata Allah tak bertempat. Sama ke beza? Jadi sebenarnya bagi mereka mengatakan di atas arash itu ada lagi satu yang dinamakan makanul amid, di situlah Allah. Situlah Allah. Tetapi kita Asy'ariyah mengatakan tidak, Allah tidak bertempat. Jadi mereka menjadi suatu perkara yang sangat susah untuk diterima apabila sesuatu itu tapi tidak bertempat. Mereka kata khilaf dengan akal atau khilaf dengan nas. Padahal dia khilaf dengan adat saja. Dengan adat. Allah Ta'ala boleh tak Allah Ta'ala menciptakan sesuatu benda tapi tak bertempat? Tapi kalau namanya benda itu bertempat, automatik itu adalah jisim. Dalam ilmu sains atau ilmu fizik ataupun ilmu akal, kita kata namanya jisim itu adalah sesuatu yang murakab mutahayyiz. Sesuatu yang murakab mutahayyiz, apabila dia murakab, tercantum-cantum, pasti dia akan mengambil ruang. Semakin besar murakab dia, makin besar ruang dia ambil. So, murakab dengan mutahayyiz tak boleh dipisahkan. Jadi sekarang ni, benda tu mengambil ruang, pasti jisim itu kelaziman jisim. Kita tak boleh pisahkan, mengambil ruang tapi bukan jisim. Ataupun jisim tapi tak mengambil ruang. Tak boleh. Ini mahiyah jisim. Bila mahiyah, kita tak boleh pisahkan dia. Kecuali kita kata ada sesuatu yang Allah cipta tapi tak bertempat. Boleh. Tak ada kaul mengatakan, Imam Ghazali pun ada kaul, Imam Razi pun ada kaul mengatakan roh misalnya adalah mujarrad. Kan jisim. Dia mujarrad, dia bukan benda dan tidak mengambil ruang, tidak mengambil, hanya beberapa pendapat yang minoriti berkata tak. Termasuk roh misalnya, malaikat adalah jisim juga tapi jisim latif. Jisim latif. Tetap juga sifat-sifat jisim tu ada pada roh, kerana kita tahu roh ditiupkan dalam badan, dikeluarkan, dicabut, naik turun sebagainya, itu kelaziman jisim. Jadi apapun kaitannya dengan tempat atau ruang, mesti dia kelaziman jisim. Sebab tu kita menafikan Allah Ta'ala bertempat kerana laisa kamitslihi syai'. Kerana segala syai' selain Allah itu mesti dia berjisim. Kalau dia tak jisim, dia sifat, dia arat. Dan mustahil arat wujud tanpa jisim. Sebab itulah kita menafikan Allah bertempat. Kerana Allah sendiri sebut laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan segala sesuatunya jisim. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu, Allah bukan jisim. Kenapa kita nak menempatkan Allah di satu tempat? Saya faham mereka menempatkan Allah kerana mereka kata ada nas kata Allah di langit, ada nas kata Allah di aras. Lepas tu kita kata ada juga nas kata Allah di bumi. Dia kata itu tak ada ulama yang mengatakan bahawa kita terima, kita kena takwil yang tu. Kita kalau nak mengatakan Allah tu di bumi, tak boleh sebab tak ada yang pakat semua takwil. Yang kata wahuwa ma'akum aina ma kuntum dan sebagainya itu kan ilmunya. Memang ada perkataan Imam Tabari kata Allah, semua yang kata. Imam Ghazali sini, Imam Ghazali Asy'ariyah, dia sini kata Allah mustawin alal arsh. Tak ada masalah, Asy'ariyah tak menolak pun. Bahkan Imam Fakhrul Razi mengatakan, di mana yang aku nak lari daripada berpijak dan langit mana yang aku nak lari daripada berbumbung. Dan aku mengatakan Allah Ar-Rahman tidak beristiwa di arash. Kita wajib isbat Ar-Rahman wal arsy istawa. Kita wajib isbat semua ayat Quran, tetapi kita tidak memahami ayat itu bahawa Allah duduk, bersemayam, bertempat, tak kira memasah ke, terapung-rapung ke, nun jauh di sana ke, ada ruang lagi namanya makan alami, tidak. Kita isbat Ar-Rahman wal arsy istawa. Dan ini termasuk ayat mutasyabihat, kita tak menempat ke tempat ke, ruang ke, makan adami ke, tak. Apabila bahas tentang tempat, dia hanya kaitan dengan makhluk.
Tanpa kita menafikan Ar-Rahman As-Istawa, kita tak nafikan Amin tu man fis sama dan sebagainya. Semua wajib kita isbat, siapa nafi kafir. Tapi kita tak kata Allah duduk atas aras, Allah berada di atas aras. Allahu a'lam. Tak tahu macam mana kan. Jadi macam mana nak kata Allah ada, ialah nak nak membahaskan benda tu. Sebab aras tu sendiri pun kita tak tahu. Langit pun sebenarnya kita tak tahu langit tu macam mana. Sebab kalau tengok angkasa lepas, kalau kita nak kata angkasa itu langit, tak betul juga kan. Jadi langit itu sendiri pun bagi saya kita pun tak ada kepastian lagi. Langit yang disebut tu maksud dia macam mana, aras pun macam mana. Betul tak Maulana? Permasalahan dia adalah manusia, akal dia terbatas. Akal manusia ni bila sesuatu itu mesti bertempat. Jadi Allah wujud, Allah mesti bertempat. Sebenarnya bukanlah akal itu hanyalah semata-mata adat. Banyakkan manusia ni terkongkong dengan hukum adat dia. Jadi tak boleh nak terima bila wujud tak bertempat. Sokong lagi pula oleh nas-nas yang mengatakan Allah di langit, Allah di aras dan sebagainya. Jadi je kita nak persoalkan, pernah juga dipersoalkan oleh ulama dulu. Kalau Allah cipta aras, Allah kat mana? Kalau Allah cipta langit, Allah kat mana? Dia kata jangan tanya benda tu, ada nas. Jangan tanya sebab tak ada nas, tak ada nas, tak ada nas. Jadi seolah-olah tak, wallahu a'lam, menolak akal sama sekali. Kita tak boleh, tak dibenarkan untuk memahami perkara tersebut dengan akal. Semata-mata bergantung, yang penting ada nas saja. Maka kita perlukan sangat-sangat akal itu untuk memahami nas. Allah kata lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dengar dan kami gunakan akal, dah tentu kami tak ada dalam neraka sa'ir. Tunjukkan dalalah ayat itu, siapa tak guna akal antara akibatnya masuk. Allah kata tak guna akal masuk neraka, menyesal ahli neraka tak guna akal. Akal menyebabkan, tak guna akal menyebabkan masuk neraka. Untuk apa tak guna akal masuk neraka? Sebab tak belajar sungguh-sungguh. Tak boleh cipta handphone. Akal untuk apa? Cipta alat-alat canggih. Untuk apa? Akal apa yang menyebabkan kita masuk neraka? Jawab sini. Allahu a'lam.